Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sihat semua? Alhamdulillah. Sihat alhamdulillah. Sihat walafiat. Syukur banyak. Amin ya rabbal alamin. Okey, saya buat live kejap. Setting live. Kipas ni kuat sangat kan? Dia besar. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم ارزقنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب له. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita sambung surat 53. Kita lebih ya? Baik. Ada buku kita minta AJK dah ambil kot ya. Rasa macam tak nampak kat luar tu. AJK dah ambil. So siapa-siapa yang tak ada buku ataupun nak beli buku, boleh berurusan dengan pihak AJK lah, insyaAllah ya. Baik, muka surat 53 atas sekali. Hari ini kita nak tengok Nabi Ilyas dan juga Nabi Ilyasak, dua orang Nabi yang mana namanya hampir sama, adakah merujuk kepada orang yang sama, individu yang sama. Dan insyaAllah kita akan tengok kalam yang paling rajih ya. Nama Ilyas ialah seorang Nabi dan Nabi Ilyasak ialah seorang Nabi yang lain. Maka dia adalah seorang Nabi yang berbeza, dua orang Nabi yang berbeza, membawa kepada 25 lah. Kalau dia sama maka dia jadi 24 pula. So Nabi di dalam Al-Quran yang disebutkan nama dia secara jelas ialah 25 orang. Wa inna Ilyasa laminal mursalin. Dalam surah As-Saffat ayat 1, 2, 3. Senang nak ingat tu. Ayat berapa? 1, 2, 3. Cerita pasal Nabi Ilyas. Tak banyaklah kisah tentang Nabi Ilyas. Cuma kita jelas di sana menunjukkan bahawa maksudnya dan sesungguhnya Nabi Ilyas, Nabi Ilyas, nama dia disebutkan secara jelas. Maka dia wajib untuk kita beriman dengan dia. Walaupun dia tak banyak kisah dia, walaupun tak banyak sangat ceritanya diulang di dalam pelbagai tempat, pelbagai surah dalam Quran, namun wajib untuk kita beriman. Ilyas ialah Nabi. Laminal mursalin, dia adalah daripada rasul-rasul yang kami utus. Ya, Rasul dan Nabi dua yang berbeza lah. Kalau Nabi itu seorang yang dapat, seorang lelaki yang dipilih oleh Allah, mendapat wahyu untuk kegunaan diri dia sendiri. Tapi ada Nabi ataupun kita kata lebih tinggi daripada itu, iaitu Rasul, dia dapat wahyu untuk disampaikan. Wajib untuk dia tabligh, wajib untuk disampaikan kepada sasaran dakwah dia, iaitu umat dia. So ini adalah tinggilah kedudukan Nabi itu. Semua Rasul itu adalah Nabi, tapi bukan semua Nabi itu adalah Rasul. So Rasul lebih
khusus dan Nabi itu lebih umum. Nabi Ilyas ialah seorang Rasul. Sesungguhnya Nabi Ilyas adalah Rasul yang diutuskan kepada kaumnya. Dia jadi wakil ibu-ibu untuk menyampaikan risalah Allah kepada kaumnya. Matlamatnya adalah supaya mereka ini kenal Allah dan akhirnya beribadah dengan cara yang Allah nak, yang Allah suka, yang Allah ingini. Sebab cerita berkaitan dengan ibadah ni ibu-ibu, ya, kita pun baru juga viral minggu lepas berkaitan dengan Jabatan Agama Islam Perak, ya, membuatkan kunjungan spread We Are Family, ya, spread love di kuil. Dia membersihkan kuil. Ibu-ibu setuju ke tak setuju? Mana boleh Ustazah? Marah rasa kan. Tengok emoji dekat posting tu, semua posting marah lah kan. Semua emoji marah belaka. Baik. Dia adalah perkara yang pada saya lah yang tak sesuainya adalah di post di dalam media sosial. Tak sesuai. Dan bila kita tengok dari sudut hukum, Syekh seorang guru ni, siapa nama dia? Dia Abdul Basit, Syekh Basit, Ustaz Basit lah. Ustaz Basit ni geng-geng kami lah, Masya Allah, masa belajar dulu. Dia pun ulas, atau dia kata harus hukumnya untuk kita pergi ke tempat ibadah orang-orang bukan Islam. Okay, maksudnya dari sudut hukum begitu. Tapi hukum, bukan hukum lah, kita kata secara tujuannya tu untuk apa kan? Dia lebih kepada tujuan untuk mereka tu merasai, bukan untuk menyebabkan kemarahan orang Islam yang lain. Jadi perkara itu dia perkara yang ada di dalam ta'ayus silmi, iaitu kita hidup bermasyarakat yang bukan Islam, kita boleh hidup dengan harmoni sebab agama ini adalah pilihan masing-masing. Betul tak? La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan untuk orang masuk ke dalam Islam. Dan diorang pun tak boleh juga paksa kita untuk menyembah agama mereka. Lakum dinukum waliyadin. Masing-masing dengan agama masing-masing. Untuk kita hidup secara harmoni itu ada dia punya prinsip dia. Untuk menyatukan ataupun unity, menyatukan, kita kata penganut-penganut ni, kat sana dia tugas kerajaan, tugas badan yang berkaitan, autoriti yang berkaitan dengan dia, tapi bukan untuk umum lah pada saya. Yang salahnya sebab dia posting di dalam umum. Untuk apa? Saya sendiri pun pernah juga pergi ke, bukan church lagi, lebih besar daripada church saya pergi, tapi bukan saya pergi itu untuk apa. Kita pergi ada tujuan. Perbandingan agama tu ada tujuan. Tapi tak semua orang perlu tahu, betul tak? Kita tak posting. Tak semua orang perlu tahu. Untuk perbandingan agama, keharmonian, untuk dialog. Kita buat program tu ada dialog di antara mereka dan kita. Kita nak tahu macam mana mereka punya pendirian. Tapi itu untuk kita je lah sebagai pengkaji. Dalam jabatan agama memang ada yang akan mengkaji, ada yang kena ambil apa tahu tentang perbandingan agama. Itu semua ada. Ada orang-orang yang duduk sebagai pengkaji perbandingan agama, mereka kena baca kitab Bible. Tapi bukan untuk orang awam, betul tak? Patutnya nak post dekat orang awam tu kenapa? So jadi itu antara benda yang saya rasa sangat tak sesuai. Baik, alal aqal ibu-ibu, saya nak bagi tahu pagi ni bahawa beribadah, lepas tu ada pula statement. Dia kata, ada orang tanya saya, apa pendapat Ustazah pasal statement tu? Dia kata salah seorang daripada yang pergi tu, dari tim orang Islam ni lah kan, dia pergi, dia kata, baru dia tahu rupanya agama Hindu dengan Islam ni sangat mirip. Dia kata tu yang orang Melayu marah sangat tu kan. Apa pandangan Ustazah? Saya senyum je lah. Saya senyum je. Ibu-ibu, sebenarnya mereka pun bagi tahu kita, ibu-ibu,
Untuk kami sebagai seorang yang kita kata orang yang nak tahu kan, orang yang nak belajar, kita tanya, mereka sendiri kata mereka pun cedok daripada Islam. Agama yang mereka ambil ni, mereka cedok pada Islam. Buddha ke, Hindu ke. Itu sebab dia bila kita tu, alah mirip lah. Sebab beribadah ini adalah fitrah semua manusia. Kita belajar dalam pendidikan Islam, beribadah itu fitrah semua manusia. Semua orang dia hidup dekat dalam dunia ni, dia mesti mencari satu kuasa, the most powerful kuasa yang boleh bantu dia waktu dia susah. Dan semua orang ada jiwa itu. Cuma di mana dia nak salurkan fitrah dia tu? Tu yang kadang-kadang dah tak nampak apa, dia nampak pokok besar, jadi dia sembahlah pokok, ibu-ibu. Macam dalam kisah Ashabul Aikah, Nabi Shu'aib alaihi salam sembah pokok. Dan di kota Ba'laba ni, iaitu kaum Nabi Ilyas alaihi salam, dia menyembah Ba'la. Nama dia punya berhala ni ibu-ibu, Ba'la. Ada yang kata Ba'la tu adalah pokok, ada yang kata bukan berhala tapi pokok. Ada yang kata Ba'la itu adalah suami. So orang lelaki lah menyembah lelaki, isteri-isteri menyembah lelaki seperti Tuhan, bukan suami dah. Sebab dia yang bagi rezeki dia, yang jaga dia, yang sediakan tempat tinggal. Itu kill. Tapi maksudnya mereka menyembah selain daripada Allah. Maka dengan fitrah tadi, Nabi ni diutuskan untuk tarik balik, untuk pimpin semua manusia, umat manusia ini supaya menyembah yang esa. Nak sembah Allah tak perlu kepada pertengahan, medium. Sembah Allah direct. Kita tak perlu kepada alat, kita tak perlu kepada tempat. Kita duduk Malaysia, boleh solat tak? Boleh. Bukan kat Mekah dia kena solat. Tapi kenapa kat Mekah dia pandai solat, kat Malaysia dia tak solat? Mekah dia pandai tutup aurat, kat Malaysia dia tak tutup aurat. Sebab dia tak rasa adalah Allah itu tanpa memerlukan wasilah. Kita nak sembah Allah tak perlukan tempat, kita tak perlu apa-apa, directly minta sahaja daripada Allah. Nak sembah Allah, sembah sahaja Allah melalui ibadah-ibadah yang telah dianjurkan oleh para nabi, iaitu dengan bentuknya solat, dengan bentuknya kita berzikir, dengan bentuknya membaca Al-Quran, dengan bentuknya bersedekah. Itu bentuk-bentuk ibadah. Supaya kita tak lari, akhirnya kita nak sembah, nak cari Allah, tapi cari Allah ataupun kita cari Tuhan dengan nafsu ataupun akal kita. Kebanyakan daripada mereka nak kata logik. Mereka tahu tak logiknya kenapa dia kena sembah berhala. Kalau tanya pada mereka sebab apa? Apa jawapannya kena sembah berhala? Sebab orang dulu-dulu sembah berhala. Jawapannya adalah ikut-ikutan. Logik pun tak ada. Pada logik pun tak ada. Nak ikut pada rasa. Rasa dia pun dia tahu ini apa, ini bukan dia boleh bagi apa, tapi sebenarnya dia jadikan wasilah untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sana itulah peranan Nabi dan Rasul supaya guide fitrah kita. Kita tak cari yang akhirnya cari makhluk balik, kayu balik, batu balik, yang cari manusia balik untuk nak sampai kepada Allah. Maka terus sahaja straight kepada pencipta. Pengutusan Nabi Ilyas di kota Ba'laba dan menyeru kaumnya menyembah Allah. Ubudullah, sembahlah Allah, kerana itulah Tuhan yang sebenar-benarnya. Maka kalian akan berasa aman, sentosa, selesa bila kalian kembali kepada fitrah kalian, yang mana kita cari, kita nak bertuhan dan kemudian kita sembah Allah Subhanahu wa taala. Baik, nombor 20, sifat Nabi Ilyas alaihi salam. Tadi Nabi Ilyas sifat dia adalah seorang rasul, ibu-ibu. Sebab jelas dalam ayat itu laminal mursalin,
adalah salah seorang rasul yang diutus. Nabi Ilyas, wa innahum indana laminal mustafainal akhyar, dan sesungguhnya mereka di sisi kami adalah daripada orang-orang pilihan yang baik, iaitu nabi-nabi yang disebut sekali dengan Nabi Ilyas alaihi salam, iaitu nabi-nabi yang kita dah angkat sebelum ni, surah Sad ayat 48. Nabi Ismail, wadhkur Ismail wal Yasa'a wa dhal kifli kullum minal akhyar, iaitu Nabi Ismail, Nabi Ilyas, Nabi Dzulkifli, iaitu nabi-nabi yang kecil lah kalau kita sebut, tak banyak kisahnya dalam Al-Quran, namun mereka juga adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah, iaitu mereka ini terpilih oleh Allah disebabkan apa? Mereka adalah orang yang paling baik di kalangan masyarakat pada waktu itu dan di tempat itu. The best one lah yang Allah angkat menjadi Nabi dan Rasul. Maksudnya dari sudut nasabnya dia paling bagus, dari sudut luarannya, fizikal, dia paling handsome, kacak. Dari sudut hatinya dia paling suka, cantik, kecantikan hatinya, kebersihan hati dia paling elok. Dalam luaran kenasab dia, keturunan dia semua paling elok, maka Allah angkat mereka ini menjadi Nabi dan Rasul. Sesungguhnya Nabi Ilyas ialah seorang, di pusat 54, seorang yang baik. So jadi kalau kita nak diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala kedudukan kita, antaranya usahakan untuk menjadi lebih baik. So kalau baik ini dia sesuai untuk diangkat, berbanding dengan orang yang asal-asal pun dia tak baik tapi dia tak nak jadi baik, dia tak kedudukannya baik tapi dia buat jahat, tak kena lah. Bila kita nak kedudukan yang tinggi, di manakah dia punya indikator dia? So, buat baik, jadi orang baik, cintai kebaikan, dekat dengan orang baik, dekat dengan kebaikan. InsyaAllah, cakap yang baik-baik, duduk dengan orang baik, nak yang baik-baik, buat yang baik-baik, semua kebaikan akan mendekat ibu-ibu. Percayalah. Bila kita duduk, kita ada azam, kita dekat dengan orang, semua tu dia boleh membina suasana. Ibu-ibu tak rasa kan macam duduk dekat Kuala Lumpur, betul tak? Ada orang rasa kalau Kuala Lumpur ni yang modern kan, dia sebut pun kota metropolitan. Tapi kita rasa taklah, kita nampak Kuala Lumpur ni banyak majlis ilmu, betul tak? Kenapa tingkap dia lain ni? Padahal Kuala Lumpur tu kecil. Kuala Lumpur Selangor lah orang kata kan, yang dekat-dekat keliling border-border ni semua ni. Pada Kuala Lumpur tu kecil, tapi ada macam-macam tingkap lah. Ada orang nampak Kuala Lumpur ni kota duit, dipanggil factory of money. Dia nampak tempat kilang buat duit. Apa dia? Kuala Lumpur. Jalan tol, dia nampak KLCC, nampak factory of money tu yang jadi semua tempat harga mahal kan. Mana-mana ceruk pun, tapi asal alamat dia KL, ya Allah, sangat mahal, kaki perseginya mahal. Tapi ada orang mungkin nampak Kuala Lumpur ni penuh dengan hiburan, ibu-ibu. Senang duk KL, nampak apa kita kata dia punya canggihnya, nampak dia punya modern Tapi ibu-ibu tak nampak, betul tak? Tak nampak kan sudut tu? Kita nampak Kuala Lumpur best lah duk KL. Majlis ilmu setiap hari, masjid imarah, masjid cantik. Kalau Ramadan tu, ya Allah, masjid tu macam 24 jam lah imarahnya, penuh dengan aktiviti, dengan orang, tak tutup, masjid tak tidur. Kita nampak begitu ibu-ibu. Sebab apa? Dia punya kunci dia, bila kita cinta kebaikan, kita duduk dengan orang baik, kita pergi dekat dengan benda baik, Allah akan ubah kita punya suasana. Suasana kita akan berbeza. So penting untuk mencintai kebaikan, untuk dekat dengan orang baik, kerana di sanalah Allah yang tinggikan. Seolah-olah macam tak jumpa je lah apa benda yang diorang cakap ni. Parti-parti
shower party, shower baby lah, apa benda lah kan. Ada semua kat KL ibu-ibu. Dia punya kampung kat Kedah tak ada buat benda-benda mengarut ni. Semua kat KL. Tapi kita tak jumpa ibu-ibu. Ibu-ibu tak jumpa. Sebab apa? Ibu-ibu tak duduk. Tak ada rasa nak dekat. Tak ada rasa nak berkawan pun dengan orang macam tu. Maka Allah angkat ibu-ibu daripada satu tempat tu naik tempat tinggi. Dia tak jumpa. Tak jumpa. So jadi pentingnya mencintai kebaikan, dan itulah kebaikan yang ada pada diri para nabi dan rasul. Allah angkat mereka jadi orang yang tinggi. Seterusnya nabi ketiga insya-Allah kita akan masuk hari ini, iaitu Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus alaihi salam, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dalam surah As-Saffat ayat 139, wa inna Yunus laminal mursalin, iaitu maksudnya dan sesungguhnya Nabi Yunus adalah dari rasul-rasul yang kami utus. Orang Melayu dia mungkin suka cerita berkaitan dengan haiwan ibu-ibu. Nabi Yunus pun tak banyak sangat cerita dia dalam Al-Quran, tapi sebab dia berkaitan dengan ikan nun, dia berkaitan dengan ikan, jadi di sana kita kata apa, antara nabi-nabi yang glamour lah di kalangan masyarakat kita, sehingga dibuat lagu kan, Yunus Yunus alaihi salam, Nabi Yunus dengan ikan nun kan. Memang lagu-lagu kanak-kanak yang mana mengingatkan kita tentang kisah Nabi Yunus, dan kemudian masyhur kisah Nabi Yunus alaihi salam dalam masyarakat kita. Sesungguhnya Nabi Yunus adalah rasul yang diutuskan kepada kaumnya. Pengutusan Nabi Yunus alaihi salam adalah di perkampungan Nainawa dan menyeru kaumnya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tadi Nabi Ilyas kota Ba'laba. Nabi Yunus kotanya namanya Nainawa. Nainawa ni macam kampung lah ibu-ibu, kampung. Kalau dalam Quran bila dipanggil kampung, macam Mekah tu dipanggil Ummul Qura. Ya. Bila perkataan qaryah dalam Al-Quran, terjemahan dalam bahasa kita panggil kampung. Tapi kalau kita tengok kapasiti dia, sebenarnya qaryah dalam Quran adalah kota. Kota Mekah kan? Maksudnya tempat yang high standard lah. Maksudnya orangnya ramai, dengan ada ekonomi yang besar, impact dia pada dunia. Bila sebut qaryah dalam Quran, maksudnya bukan kampung yang mana penduduknya baru 100-200 orang, tak, tapi dia ramai. Contoh kata Nainawa ibu-ibu, Nabi Yunus ni dia menyeru hampir 100,000 orang ibu-ibu. Dalam kota Nainawa ni ada penduduk kapasiti dia 100,000 orang. Dan dia perlu guide 100,000 orang ini untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ada sedikit keistimewaan yang Allah lebihkan kepada Nabi Yunus alaihi salam, iaitu yang mana ibu-ibu kita tengok nombor 2, iaitu doanya dikabulkan. Kat sini ibu-ibu, hatta carilah mana-mana umat pun, tak ada satu umat yang apabila didakwahkan umat tersebut semuanya terima. Ada tak? Nabi kita ada tak yang menentang? Waduh, bukan menentang lagi kan, zalim lagi kan, dengan pukul, dengan mendera, menyeksa ibu-ibu. Nabi kita pun nak dibunuh ibu-ibu. Punya dahsyat. Akhir-akhir tak boleh nak bunuh ibu-ibu, ya, dia bagilah yang baik-baik apa semua. Lepas tu Nabi tak nak juga, akhirnya Nabi diusir keluar, ya, dan macam-macam lah mereka cuba lakukan untuk mematahkan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, maka dalam semua umat ada dia punya sunnatul alam ataupun lumrah dalam dakwah ini. Ada yang menyokong dan ada yang menentang. Jadi kalau ada orang menentang dakwah kita, apa yang kita cakap baik, ada orang tak terima ibu-ibu, syukur kan? Urut dada, syukur, alhamdulillah. Sebab apa? Ini jalan betul. Kalau semua orang terima ibu-ibu, kalau semua orang terima, something wrong somewhere. Kenapa semua orang terima? Macam betul sangat ke dia tu kan? Sebab kalau ada yang tak terima, itu alhamdulillah, syukur.
Maksudnya itu jalan betul. Sebab Nabi kita pun bawa benda betul, ada orang tak terima. Kalau semua orang tak suka, semua orang benci. Itu pun something wrong somewhere juga. Mungkin cara dia tak kena kot. Cara dia tu keras sangat ke? Cara dia tu mungkin tak kena dengan tempat. Semua orang tak boleh terima dia punya dakwah. Tu pun tak boleh juga. Tu kita kena tengok balik bagaimana cara pendekatan yang kita bawa. Paling cantik, ada liker, ada hater. Ibu dah ada liker belum? Orang-orang yang minat dah ada. Jadi kalau ada orang yang minat, bersedialah. Ada orang-orang yang membenci. Ada orang-orang yang tak senang dengan kita. Jadi bila kita tengok ada orang, dia ramai peminat. Dalam ramai peminat itu, biasanya dia akan jadi seimbang juga dengan ramainya haters. Kalau orang-orang yang memang mengejar glamour ni ibu-ibu, golongan artis ataupun sekarang dipanggil influencer, bila orang tu dia ada pembenci, orang akan kata dia, tahniah, awak dah sampai tahap yang mana awak punya matlamat tadi sampai dah lah. Kalau awak semua orang minat je, maksudnya awak belum pergi too bigger lah awak punya sasaran tu. Awak maksud kecil je. Jadi semua orang okey je dengan awak. Tapi kalau sampai ada orang yang tak suka dengan awak, maksudnya awak dah, nama awak tu dah besar lah. Jadi orang kata dah meningkat naik. Jadi itu dia punya satu sunnah yang mesti kita ikuti, iaitu waktu kita memberikan sesuatu, ada yang mungkin nampak persepsi lain, dan akhirnya dia berselisih, bercanggah dengan persepsi kita. Tu tak apa. Tetapi apa yang kita nak tengok hari ini, iaitu semua ibu-ibu 100,000 umat sasaran dakwah Nabi Yunus alaihi salam semua beriman, tak tinggal pun seorang. Semua beriman. Tak ada seorang pun yang menentang. Ini cerita dia. Allah SWT rakamkan peristiwa ini pada ayat 88 surah Al-Anbiya. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka kami kabulkan permohonan doanya dan kami selamatkan dia dari kesusahan yang menyelubunginya, dan sebagaimana kami selamatkan orang-orang yang beriman ketika mereka merayu kepada kami. Sesungguhnya peristiwa yang ditelan, Nabi Yunus ditelan ikan Nun adalah satu peristiwa yang amat berat. Sebelum Allah nak bagi nikmat, anugerah, kelebihan, pasti seseorang itu akan diuji. Ketika ujian melanda itu, nak banyak lagi nikmat, biasanya ujiannya lebih banyak. Setimpalah dengan apa yang dia akan dapat. Kalau ujiannya biasa-biasa saja, biasanya nikmatnya pun biasa-biasa saja. Nak dapat tadi semua orang beriman tadi, Nabi Yunus melalui satu fasa yang sangat-sangat menyayat hati ibu-ibu. Sudah menyeru siang dan malam dengan cara yang baik, memujuk, meminta. Tapi umatnya masih lagi berdegil. Umatnya masih lagi tidak mahu mengikut ajaran Nabi Yunus alaihissalam. Maka Nabi Yunus alaihissalam pun orang kata macam merajuklah, macam tu istilahnya. Terasa hati nak bawa hati. Bila nak bawa diri ibu-ibu, sedangkan pada waktu itu belum lagi datang perintah, Allah tak suruh pun keluar daripada kampung tersebut. Sebab ceritanya wajib untuk dia menyampaikan. Dia kena stay lah. Dia kena hadap lah, walaupun tak ada orang yang menerima dakwah Nabi Yunus alaihissalam. Bila dah merajuk ibu-ibu, dia pun keluar dulu sebelum Allah perintahkan. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan satu pengajaran buat Nabi Yunus alaihissalam dan juga buat kita. Apabila kita ada tanggungjawab, jangan lari daripada tanggungjawab. Kan ramai orang suka lari pada masalah. Yang disuruh supaya selesaikan masalah. Konflik itu untuk diatasi, bukan untuk kita lari daripada konflik tersebut.
Tapi mungkin juga lari itu adalah salah satu penyelesaian untuk kita lah ibu-ibu kan. Setelah kita amati, bukan lari lah, maksudnya kita menjauh betul. Kadang-kadang menjauh itu adalah salah satu cara untuk mengatasi. Tapi sebab kita bukan Nabi dan Rasul, ibu-ibu, kita tak dapat wahyu daripada Allah. Apa yang kita dapat, Allah akan bagi ilham. Setelah kita bincang, setelah kita amati, dapat nasihat, lepas tu kita rasa okey, mungkin kita perlu jarak, istilahnya lah, kita perlu menjarakkan diri. Baik, untuk Nabi dan Rasul, mereka ini perlu duduk di tempat yang mereka diutus. Mereka tak boleh pilih tempat, tapi Allah yang pilihkan untuk mereka, tak boleh keluar. Dan mereka kalau diutuskan pada satu kaum itu, mereka tak wajib untuk pergi dekat tempat-tempat lain, tak wajib. Maksudnya menyampaikan keluar daripada kampung tersebut tak wajib untuk mereka. Tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu adalah Nabi sekalian alam. Nabi kita dengan cara dia bagaimana, Nabi tak pernah keluar ibu-ibu. Nabi duduk dekat Mekah, duduk Madinah. Tapi macam mana Nabi nak pergi sampaikan dakwah kepada Rom, kepada Parsi? Nabi tulis surat. Nabi hantar gubernur, hantar sahabat untuk menyampaikan dakwah tempat-tempat yang lain. Kerana itulah tanggungjawab Nabi untuk menyampaikan Islam itu ke seluruh alam. Subhanallah, 23 tahun ibu-ibu, sampai hari ini kita masih lagi dapat nikmati Islam itu. Subhanallah. Maksudnya Nabi kena perah 23 tahun ibu-ibu, ya, orang kata the best time untuk Nabi menyampaikan. Sama ada Nabi sampaikan kepada sahabat, Nabi sampaikan, minta sahabat baligh anni walau ayah. Sungguh sahabat kata, kalau kamu tak boleh nak bagi 10 ayat, bagi 1 ayat pun jadilah. Sampaikan daripadaku walaupun 1 ayat. Jadilah duta-duta Islam. Siapa duta Islam? Man qala la ilaha illallah fahuwa da'i. Siapa itu pendakwah? Siapa itu duta Islam? Siapa sahaja yang mengucap 2 kalimah syahadah. Kita semua ibu-ibu. Tak ada terkhusus kepada orang yang belajar agama. Tak terkhusus kepada orang yang dapat tauliah saja untuk tauliah mengajar. Tauliah mengajar jaiz, tauliah mengajar darwih. Dia Islam. Orang lain semua tak payah sampai ke Islam. Orang kerja jabatan agama dia sampai Islam. Tak. Islam adalah agama kita semua, dan setiap seorang daripada umat Islam dia wajib untuk menyampaikan apa yang dia mampu, sama ada dengan akhlak, perkataan, nasihat, semua sekali wajib untuk kita sampaikan. Baik ibu-ibu yang saya kasih kerana Allah Subhanahu Wa Taala, itulah Nabi Yunus alaihi salam yang telah keluar dan Allah bagi aitab. Kita tak panggil dosa, ibu-ibu. Untuk Nabi dan Rasul, mereka ini terselamat, terpelihara, maksum, terpelihara pada dosa. Kita panggil apa? Aitab. Ain ta alif ba. Contohnya dalam surah yang Allah Subhanahu Wa Taala tegur Nabi pasal inja'akum a'ma, apabila datang orang yang buta itu, iaitu Abdullah ibnu Ummi Maktum, datang pada Nabi. Ada orang kata tengok Nabi pun buat dosa. Tak. Jangan guna ayat tu, salah. Ayat itu kita golongkan sebagai golongan itu teguran. Itab, ain ta alif ba, nama dia teguran. Teguran daripada Allah, ya. Dan dia bukan dosa. Untuk Nabi dan Rasul dia bukan dosa, tapi dia adalah satu teguran daripada Allah, yang mana walaupun luarnya kita nampak yang buat tu, contoh Nabi Yunus lah kan yang meninggalkan tu, tetapi itu adalah suatu ibrah untuk umat akhir zaman, supaya kita jangan meninggalkan tanggungjawab. Waktu anak dapat A, waktu anak cemerlang, dia orang pertama sampai dekat sekolah. Saya ambil anugerah anak cemerlang. Kan? Dia lah ni.
Waktu anak dia nakal, waktu anak dia buat kesalahan, nanti kau nak jadi apa jadi. Waktu anak dalam dosa, ibu-ibu, kita lepas tangan. Kita tak nak bertanggungjawab, kita tak nak menyelesaikan. Sebab apa? Memang degil, Ustazah, degil. Kan? Punya geram punya tu kan. Yang ni memang kalau nasihat pun memang tak jadi apa. Sebagai tanggungjawab seorang ibu, tanggungjawab sebagai seorang ayah, waktu anak di dalam, kita kata nikmat, kita juga yang ibunya. Waktu anak kita diuji, sebenarnya tu ujian. Bukan ujian pada anak je, ujian pada kita. Bagaimana kita nak muhasabah balik? Mungkin ada dulu kot dosa-dosa aku yang menyebabkan anak aku jadi macam ni. Kita istighfar. Bila kita istighfar, kita solat taubat, kita boleh nampak anak kita yang berubah. Rupanya dosa kita, anak kita jadi macam tu. Allah nak bagi ajaran pada kita supaya kita muhasabah balik diri kita. Kalau anak kita melakukan sesuatu yang dosa, ya, conteng arang ke muka ibu dan ayah, na'udzubillah min zalik, ibu-ibu, dia tetap anak kita. Dan bagaimana kita nak pulihkan dia semula? Kau keluar daripada rumah, kau jangan jejak lagi kaki kau kat rumah dia, betul tak? Buang anak. Satu potongan video, ada orang motivasi lah kat sekolah, dia share, tak tahulah apa soalan dia, yang akhirnya budak tu datang depan ibu-ibu. Budak tu bagi tahu, dia kata dia rindu dekat mak dia. Dia tak pernah jumpa mak dia tinggalkan dia macam tu je. Mungkin adalah anak ni bukan anak apa kita kata, anak sah taraf. Apa dosa budak tadi ditinggalkan? Apa dosa budak tadi diabaikan? Bukan dosa dia kan? Bertanggungjawablah terhadap yang Allah berikan benda tu untuk kita. Dengan tanggungjawab kita sebagai ibu dan ayah, kalau kita ada masalah dalam apa sahaja urusan seharian kita, kalau kita dapat jawatan, maka bertanggungjawab tu adalah sesuatu yang dipinta. Kalau tidak, ibu-ibu, kita dikira sebagai lari dari tanggungjawab, ya, culas dalam tugas. Tak boleh. So jadi kita kena melihat kepada bukan sahaja untuk Nabi Yunus, tapi sebenarnya kita lah yang sedang membaca Al-Quran ni. Kita yang sedang nak mencontohi Nabi ni, kita yang kena belajar melalui pedoman para Nabi dan Rasul. Apa yang Nabi Yunus buat apabila dia diberikan 3 kegelapan, maka Nabi Yunus alaihissalam terus berdoa. Dia memohon keampunan daripada Allah. Maka dengan asbab doanya yang tidak putus, Allah mendengar doa dan mengabulkan doa Nabi Yunus alaihissalam. Tak kala kita telah terkhilaf ataupun kita tersalah dalam percaturan kita, apa yang perlu kita buat adalah minta ampun daripada Allah. Jangan putus asa. Jangan terus menghinakan diri tetapi tak minta maaf pun daripada Allah. Ya, saya ni memang tak guna, saya ni memang tak guna dah untuk hidup. Betul tak? Ramai yang orang terus buat kesimpulan, saya ni tak ada apa dah, jadi mati lebih baik. Na'udzubillah min zalik. Al-Quran mengajar kita tatkala kita berdosa adalah suatu perkara yang sesuai dengan manusia. Manusia itu ialah pendosa. Kullu bani Adam khata'un. Setiap bani Adam, anak cucu Adam tu semua memang akan melakukan dosa. Wa khairul khata'in, dan sebaik-baik pendosa itu adalah at-tawwabin. Sebaik-baik pendosa itu adalah orang yang bertaubat. So banyak kita bertaubat. Ya, kerana mungkin kita pernah khilaf, kerana mungkin kita pernah tersalah, tersasar. Maka Nabi Yunus bertaubat, minta sungguh-sungguh ampun pada Allah, berzikir kepada Allah, meyakini keampunan itu Allah Al-Ghafur, Allahu latifun bi'ibadihi. Ingat ni, ingat benda ayat ni, Allahu latifun bi'ibadihi. Latif, Allah Al-Latif, apa terjemahan dia? Apa maksud kalimah Al-Latif? Latafa. Siapa nama Latifah? Dia mesti tahu. Sejuk air ni ke? Oh tak.
dia punya ni. Apa maksud latif? Latif. Kalau orang lagi lembut kan? Lembut dia ibu. Maksud latif ni lembut. Maksud latif ni santun. Maksud latif ni, latifnya dia, baiknya dia. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat berlembut dengan hambanya. Bi'ibadihi, Allahu latifum bi'ibadihi. Orang yang terkena ujian, tak kala dia tahu Allah itu maha latif kepada hambanya, dia akan rasa ujian itu ringan. Allah tak akan uji kalau saya tak mampu untuk lalui. Tapi bila dia tak ada keyakinan tersebut, dia akan menyalahkan Tuhan. Betul tak? Dia akan salahkan Allah. Dia akan mungkin dia mental block lah, terus lah dia kata tak ada jalan lah ni, tak apalah. Jadi apa orang kata, terus je lah buat dosa ni sebab tak guna pun taubat. Macam tu. Dia tak rasa pengharapan. Sedangkan Allah bagi itu, dan Allah bagi ujian itu adalah untuk kasih sayang Allah, rahmat Allah. Allah bagi ujian pun adalah rahmat. Allah takdirkan sesuatu dalam hidup kita kadang-kadang tersasar ataupun tergelincir daripada jalan dia, itu juga rahmat. Ada benda yang Allah nak korek daripada diri kita supaya kita jadi lebih banyak memuji, lebih banyak meminta maaf, lebih banyak mengasihi, lebih banyak kita muhasabah, semua baik. Kerana Allah tidak pernah membebankan hambanya dengan sesuatu yang buruk, melainkan Allah bagi untuk jadi lebih baik daripada sebelumnya. Maka Nabi Yunus alaihissalam memohon, meminta ampun pada Allah. Allah terima keampunannya dengan tanda Nabi Yunus dapat keluar daripada perut ikan nun. Dah masuk dalam perut buaya, misalnya kata ibu-ibu, logik tak keluar? Tak logik. Tak logik ibu-ibu. Sebab kalau dari sudut kita panggil apa sainsnya, haiwan ni dekat mulut dia mesti ada gigi, dia ada gigi ibu-ibu. Lepas tu dah masuk ni bukan dekat mulut je, dalam perut. Dekat dalam perut tu ada hormon ibu-ibu. Secara logiknya apa yang ada dekat dalam perut tu akan menghadamkan apa yang dia makan. Tak kira lah dia telan ke, dia gigit ke ibu-ibu, dia kunyah ke, dia siap-siap ke, tapi kalau yang dalam perut ni, dia akan mencernakan makanan yang dia makan. Macam ular ibu-ibu, dia tak ada gigi kan, dia telan, tapi akhirnya makanan itu terurai dengan hormon-hormon. Sama juga dengan ikan paus. Pernah tengok ke ikan paus makan macam mana? Dia buka mulut je. Dia buka mulut sebab mulut dia besar ibu-ibu. Lepas tu dia ada udara kan, dia ada vacuum ibu-ibu. Dia akan masuk je. Haiwan-haiwan yang kecil-kecil ni macam dia pergi jalan-jalan lah, padahal masuk dalam perut. Semua masuk ibu-ibu. Dia disedut begitu. Jadi bila masuk dalam perut, pastinya dia akan diuraikan dengan hormon yang ada di dalam, kita kata cecair-cecair yang ada di dalam perut ikan. Tapi untuk Nabi Yunus alaihissalam, Allah bagi dia seolah-olah dia ada gelembung, di dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah kata dia tidak berzikir kepada Allah, nescaya dia juga akan mati. Tapi bila dia berzikir pada Allah, Allah bagikan cahaya, ataupun kita kata satu perkara yang menyebabkan dia tak terkena musibah di dalam perut ikan nun. Dan akhirnya ikan nun pun berlari. Ikan nun tak ada kaki, ikan nun pun berenang. Biasanya haiwan yang besar ni duduk dekat laut dalam, dia duduk dalam, dia duduk tengah ibu-ibu. Tapi dia pergi ke tepian pantai dan akhirnya memuntahkan. Dia muntahkan Nabi Yunus. Nabi Yunus pun keluar seketul, Nabi Yunus ada lagi ibu-ibu. Tak rosak
ya, tapi banyak hari lah. Ada kil kata 3 hari, ada kil kata 7 hari. Tak ada udara, tak ada apa lagi, cahaya, tak ada makanan ibu-ibu. 3 kegelapan Nabi Yunus alaihi salam. Jadi keluar tu lemah. Keluar tu memang lemah ibu-ibu. Allah tumbuhkan pokok labu, yaqtin, ya, untuk mengembalikan tenaga kepada Nabi Yunus alaihi salam. Nabi kita pun suka makan labu juga. Nabi Yunus pun dapat tenaga pada labu. Labu ni labu apa? Pulanglah ibu-ibu. Nak pakai, nak kata sunnah ni labu air kan, labu air warna hijau boleh juga. Apa saja jenis labu boleh kita niatkan dia sebagai sunnah Nabi untuk kita mengambil keberkatan daripada apa yang Nabi suka makan. Nabi kalau nampak labu ibu-ibu dekat dalam makanan tu, Nabi akan dicari-cari. Nabi cari-cari labu, dia ambil labu je, punyalah minat. Jadi ini sunnah yang perlu kita ambil ibu-ibu. Ada keberkatan di dalam buah labu tersebut sebab Nabi kita suka makan. Baik. So Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan, ya, setelah Nabi Yunus kembali ke kaumnya, ya, dan kemudian memberikan peringatan kepada mereka, ya. Terkejut Nabi Yunus tengok semua orang beriman. Apa cerita dia orang ni? Kalau istilah kita, apa kita kata? Apa istilah tu? Istilah kalau kebulu, bukan kebulu, apa? Macam apa dia, kalau orang nak meninggal dunia lepas tu tiba-tiba dia buat benda pelik tu, apa? Apa? Buang tebiat. Allahu Akbar, lama tak guna perkataan tu. Buang tebiat lah ibu-ibu. Nabi Yunus balik dekat kampung dia. Bila Nabi Yunus ajak mereka dia jalankan balik tugasnya, dah semua macam buang tebiat. Semua beriman. Rupanya azab dah depan mata. Bila dah depan mata ibu-ibu, mereka pun semua insaf, ya, dan semua Allah selamatkan mereka daripada terkena azab tersebut. Dia orang pun tahu salah kita yang salah. Kenapa kita tak dengar Nabi Yunus punya ajaran, kan? Betul apa dia cakap, maka dia orang pun semua menerima dan Allah memberikan hidayah kepada seluruh kampung dan akhirnya semua beriman kepada Nabi Yunus alaihi salam. Baik, nombor 3, Nabi Yunus ada 3 lah dia punya sifat yang khusus untuk dia. Fajtadabu rabbuhu faja'alahu minas salihin. Dan selepas itu Tuhannya memilihnya serta menjadikan dia dari orang-orang yang soleh. Waktu diuji, kita semua layak untuk diuji kerana kita semua adalah hamba Allah. Nabi pun hamba Allah, ya. Dan ujian tadi bukan bermakna ujian itu adalah kifarah kepada ataupun disebabkan dosa, bala azab kepada dosa, tak. Ramai orang fikir bila ada ujian, Allah pula besar dosa aku ni dapat banyak ujian. Ingat, al-anbiya asyaddul bala. Para anbiya ini, mereka ni lebih dahsyat lagi dia punya ujian dia. Summa yalinahum. Kemudian apabila anbiya, mungkin para sahabat ujiannya besar. Selepas para sahabat, orang-orang yang dekat qarabin dengan Allah, ujian mereka lebih besar lagi daripada kita. Maksudnya makin dekat dengan Tuhan, makin tinggi ujian tersebut. Jadi tak disebabkan dosa pun Allah bagikan ujian, tapi ikut Allah lah. Allah nak bagi ujian. Kenapa? Untuk apa? Bagaimana ujian tersebut? Semua terpulang kepada Allah, pemilik insan, pemilik manusia. Lepas Allah dah bagi ujian, dia pun keluar dan dia pun terkhilaf, ya? Nabi Yunus terkhilaf daripada ujian tersebut, tapi dia kembali menjadi orang yang soleh, ya? Dia kembali menjadi orang yang faja'alahu minas salihin, ya? Dia menjadi orang yang cuba untuk meminta ampun daripada Allah,
buat balik tanggungjawab dia, jangan lari daripada tanggungjawab. Dan sesungguhnya Pusat 56, selepas peristiwa tersebut Nabi Yunus dipilih oleh Allah. Dengan pilihan tersebut umat baginda mendapat syafaat daripada diri baginda, iaitu terselamat umatnya daripada hukuman. Maka jadilah Nabi Yunus seorang Nabi yang soleh. Siapa yang duduk dengan orang soleh, dia pun akan tersirnar ataupun akan terjangkitlah kebaikan tersebut. Dia Nabi yang soleh, umat dia akan jadi umat yang soleh. Sebab Nabi nya soleh. Kalau ketua itu baik, anak murid ataupun anak jagaan, anak bawahan, orang bawahannya pun insya-Allah akan jadi baik. Jadi biasa ketua ni macam ni. Bila dia nampak baik, ni yang baik ni semua sebab saya. Tapi bila dia nampak cacar marbah bawah pimpinan dia, mula dia tuding jari. Ni kau salah ni. Apa pasal kau buat macam ni? Kau ni tak faham arahan. Padahal arahan dia yang tak betul. Bila kita jadi ketua ibu-ibu, kita sebenarnya memuhasabah diri kita. Bukan kita muhasabah orang bawahan kita lebih-lebih lagi. Di bawah itu adalah kita punya cerminan. Ketua ni adalah cerminan kepada orang bawahan kita. Anak kita adalah cerminan kepada diri kita. Kalau kita tengok anak kita jadi baik, Masya Allah, Alhamdulillah, ada tarbiyah yang baik ibu ayah berikan. Tapi kalau anak kita nampak macam, kenapalah ya, susahnya lah nak dekat dengan benda baik, kenapa macam ni, itu sebenarnya kepada cerminan kepada ibu dan ayah. Aku ajar macam mana ya, salah aku ajar. Aku ni tak istiqamah kot suruh dia buat baik sampai dia terlupa untuk lakukan kebaikan. Jadi muhasabah diri ketua. Pemimpin yang perlu memuhasabah diri. Bila ketuanya baik, insya-Allah dia akan dapat memantau ya anak buahan dengan baik. Baik, seterusnya kita pergi hari ini Nabi Zakaria alaihi salam. Nabi Zakaria di kalangan orang yang soleh. Sebab dalam ayat ni dia kumpul lah ibu-ibu, wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullu minas salihin. Dan dari keturunannya juga ialah nabi-nabi, iaitu Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Ilyas. Jadi di sini ibu-ibu kita tengok semua nabi-nabi ni, 4 orang ini ialah nabi keturunan daripada Bani Israel. Nabi Zakaria, Nabi Bani Israel. Nabi Isa, Nabi Bani Israel. Nabi Ilyas, ya, Nabi Bani Israel. Tadi Ilyasa dia adalah waris kan. Tempat sama ibu-ibu, nama dia lebih kurang. Tempat sama, kaum sama, masalah sama. Jadi Nabi Ilyas dan Ilyasa tempat sama. Nabi Bani Israel. Ramai daripada Nabi itu ataupun Nabi dan Rasul yang 25 ini adalah daripada Nabi Bani Israel. Nanti kita akan tengok di belakang perkumpulan-perkumpulan mengikut bangsa. Ada yang Nabi bangsa Arab. Dia sebab fikir Nabi Muhammad tu Arab, dia fikir semua Nabi Arab. Tak ibu-ibu. Yang Arab sikit je, 4 orang je. Yang paling banyak adalah Bani Israel. Bahasanya lain, bangsanya pun lain, walaupun kesemuanya adalah di tanah Arab. Semua tanah Arab, tapi tak semua di tanah Arab itu adalah berbangsa Arab. Nama tu sebenarnya orang tanah Arab lah dipanggil nama kan. Tapi di sana ada juga Bani Israel pun di sana. Kalau kita tengok apa lagi saya pada cuma itulah anak Nabi Nuh alaihissalam tu akhirnya yang berpindah ibu-ibu, dia pindah, ada yang duduk di Rom, ada yang duduk di Hindu kan, dia belah-belah Pakistan ni. Jadi itulah yang membawa kepada perkembangan manusia. Sebab itu apa? Generasi yang terawal Abu Bashar Al-Thani, Nabi Nuh alaihissalam disebut sebagai ayah ataupun bapa manusia kedua. Bapa manusia pertama Nabi Adam alaihissalam. Sebab dah banjir ibu-ibu, habis dah semua. Semua dah tenggelamkan oleh bah yang sangat besar. Yang duduk dekat atas kapal tu 83 orang.
3 orang tu adalah anak Nabi Nuh alaihissalam. Jadi yang 80 yang lain tu semua cucu cicit dia juga. Cucu cicit daripada 3 orang tu. Jadi 3 orang ni lah yang menghuni, meluaskan yang generasi. Akhirnya ada yang pergi ke Rom, ada yang pergi ke yang Cina, yang Arab. Jadi itu semua anak daripada Nabi Nuh alaihissalam. Baik. Semua nabi-nabi ni adalah nabi-nabi yang saleh. Sifat yang mesti ada kepada para nabi dan rasul iaitu ialah nabi soleh. Nabi bukan nabi soleh saja tu, iaitu nabi yang baik. Minas salihin, kullu minas salihin, sesungguhnya mereka ini adalah daripada orang-orang yang saleh. Nabi Zakaria mempunyai kesempurnaan pada kesalehannya. Bila nak jadi soleh ni ibu-ibu, benda yang sesuatu yang boleh kita usahakan. Nak jadi cantik, nak jadi kaya, nak jadi apa lagi? Cantik, kaya, dia ada 4 dengan ibu-ibu kan? Daripada keturunan yang baik dengan nak jadi soleh, di antara 4 ni, baik, kita boleh usahakan yang mana? Soleh lah ibu-ibu, betul tak? Keturunan, kita dah lahir dah daripada keluarga rakyat biasa, boleh tak nak pilih? Nak pula lahir daripada orang susah nak pula saya ni tak jadi anak raja, puteri raja, Amira kan? Amira kan? Yang apa nama, anak Sultan Brunei kan? Allah, dah lah cantik kan? Cantik campur pula anak raja pula tu ya. Lepas tu kaya tu mestilah kan? Doi semua dapat kan? Kenapa tak boleh kan kalau saya tukar tempat dengan dia? Contohlah ibu-ibu ya. Jadi nak berkahwin dengan anak raja mungkin boleh. Orang biasa boleh kahwin juga dengan anak raja, tapi nak jadi anak raja tak boleh pilih. Jadi benda yang tak boleh kita usahakan, itu takdir. Yang kedua, wajah ya, kecantikan ibu-ibu. Ada ustazah orang tu cantik sebab dia buat muka, dia buat plastik surgery kan. Itu menipu, dosa. Tak boleh. Jadi wajah ni bolehlah kita just apa orang kata minum apa nak bagi cantik, serum, minum serum pula. Collagen, minum collagen. Maksudnya tara tu lah kan. Pakai sabun zaitun ya, nak cantik muka ya. Ada yang kata pakai sabun zaitun habis semua jerawat tak ada, sebab dia kan minyak ibu-ibu. So muka kita dia akan jadi tak berminyak, jadi kulit jadi cantik dan sebagainya. Itu bolehlah kita usaha. Tapi maksudnya cantik ni dia takdir Allah. Allah dah jadikan cantik ni orang tu. Contohlah kan kita kata cantik ni orang tu. Jadi itu takdir Allah. Cantik daripada keturunan yang baik, rezeki. Ada orang dia rezeki, dia usaha kuat. Punya apa dah? Dalam. Ni Ustaz tengah urus. Baik. Rezeki ibu-ibu, kita mesti usaha. Tapi Allah bagi rezeki tu dia tak sama dengan apa yang kita usaha. Contoh ibu-ibu, saya suka perbandingan ni. Syekh Yusuf Jabar dia kata, kita tengok macam mana rezeki yang Allah bagi kepada helang. Helang tu dahsyat gah kan? Dengan dia punya sayap dia, dengan paruh dia, kalau terbang tinggi. Apa dia punya makanan dia? Alah, ikan je. Makanan dia ikan je ibu-ibu. Kalau orang jaga orang jaga apa tu nama? Sawah padi apa semua kan, biasanya akan ada tikus ya. Tikus ini dia punya ni tikus ataupun sawah padi ataupun apa nama kelapa sawit ibu-ibu ya, tikus. Mereka akan suka sangat kalau helang datang, sebab helang makan tikus tu. Dia punya gagah makan dia makanan yang buruk ibu-ibu. Makanan dia tikus jadi makanan dia, padahal dia punya tinggi. Baik, ibu-ibu tengok lebah. Lebah kan? Dia ada apa? Alahai. Cenok macam tu je, ibu-ibu kecil dia. Ya? Tapi apa makanan dia? Madu. Jadi, daripada dua perbandingan ini,
Kita manusia, kita boleh tengok macam mana rezeki tu Allah punya kerja. Allah bagi seseorang tu, dia kerja, Masya Allah, dia tinggi, dia hebat, apa semua sekali lah. Tapi kadang-kadang rezeki dia daripada benda yang alahai. Tara tu je ke rezeki dia? Sikit je rezeki dia. Ada orang yang dia biasa-biasa je, ibu-ibu, kecil, molek, apa semua, tapi rezeki dia mahal. Allah bagi rezeki dia, rezeki yang mahal, yang berkualiti. Jadi usaha kita usaha, wajib usaha, tapi rezeki tu Allah punya kerja. Rezeki Allah punya kerja. Orang buat rumah kan, ya Allah Tuhanku, kita tengok pun rasa seriau kan? Sebab apa? Dia panjat tinggi-tinggi. Gaji dia sama tak ibu-ibu dengan doktor? Doktor tu duduk je, dia apa, dia bagi consultation kan ibu-ibu kan, 200-300 dah kita kena bayar. Dia duduk je. Kalau dia masuk dekat dalam bilik operation lagi lah ibu-ibu. Ada orang tu kata apa, dia kata kat saya, kena ni dia ustazah bisul je, tapi 5,000 dia punya kos, dia punya upah dia punya consultation dengan apa semualah, dengan operation apa semua kan, 5,000. Maksudnya ada orang tu Allah bagi rezeki dia, memang dia hebat, rezeki dia banyak. Tapi ada orang juga Allah bagi dia hebat tapi rezeki dia sikit je. Ikut Allah lah. Sebab rezeki tu Allah punya cerita, Allah punya kerja. Jadi kita sebagai hamba, kita hanya berusaha dan kemudian tawakal saja. Sebab tu dia ada rezeki batin, ada rezeki zahir. Jadi ini tajuk cerita lain lah ibu-ibu. Cerita lain lah pasal rezeki. Jadi yang keempat maksudnya apa? Kesolehan. Soleh kita boleh usaha. Sebab Allah bagi kita akal, Allah bagi kita rasa, Allah bagi kita iman. Kau fikirlah, kau nak jadi orang baik ke tak? Bila Allah bagi semua tu, kita nak juga jadi orang jahat. So kau lah yang memilih untuk dicampakkan ke tempat yang tidak baik. Sebab itu akhirnya nanti Allah tak masalah kalau orang itu diberikan ujian pada benda-benda yang contoh dilahirkan cacat, dilahirkan dengan sakit. Yang itu tak apa, sebab itu Allah yang bagi. Tapi kalau kamu melakukan kejahatan dalam dunia kita, itu yang Allah akan siksa. Siapa yang buat baik, sebab dia buat baik bukan sebab dia cantik Allah masuk ke syurga. Sebab siapa yang masuk ke syurga semua Allah bagi jadi cantik. Tapi kenapa Allah masukkan dia dalam syurga? Sebab dia buat baik. Nampak tak? Dekat banyak-banyak benda dekat dalam dunia ni yang kita perlu, yang kita boleh buat, dan kita akan dapat untung bila kita jadi baik. Dan itulah pengajaran daripada qudwah hasanah, uswatun hasanah, contoh teladan yang terbaik daripada semua Nabi dan Rasul. Mereka adalah kullum minas salihin, semuanya baik, jiwa mereka baik, cakap yang baik, buat ibadah yang baik-baik, mereka menyembah Allah dengan baik. Ini semua yang kita perlukan dalam kehidupan kita. 23 last kali insya-Allah kita akan tengok Nabi Yahya alaihi salam. Nabi Yahya, namanya Yahya iaitu yang hidup. Asal daripada perkataan hayy. Ya hayy, ya hayy. Ada juga zikir-zikir yang ya hayy Allah yang maha hidup, Allah yang maha hidup. Ya hayyul qayyum, Allah yang maha hidup dan maha berdiri dengan sendirinya. Bila kita tahu Allah maha hidup, kita akan rasa selamatlah ibu-ibu. Kita selamat. Kita akan rasa relax. Pagi tadi saya tengok satu maqta' ataupun short kan yang pendek-pendek dia. Syekh Yasir Rushdi, Yusri Jabbar, dia sharekan, dia kata apa punca kita selalu merasai qalaq. Qalaq ni maksudnya rasa gelisah, rasa tak tenang, rasa apa kita kata kebimbangan yang berpanjangan. Bimbang ni sifat manusia, tapi bila bimbang sangat, bila rasa takut sangat, gelisah sangat, yang ni bukan sifat yang baik. Dia boleh membawa kepada tidak
kehidupan itu akan tidak dapat dilalui dengan baik. Baik, dia kata puncanya apa? Puncanya dia tidak merasai yang dia itu bertuhan. Satu perkara. Sebab tu ada orang kata, oh ustazah ni bila psikologi dia cakap orang sakit psikiatri kan, sakit macam anxiety. Kenapa cakap dia tak ada beriman, dia tak beriman kan? Minta maaf untuk kita katakan, sebab dia adalah jiwa. Dia bukan masalah otak. Orang masalah otak yang Tanjung Rambutan tu. Ini sebenarnya jiwa. Jadi jiwa kita ni, ibu-ibu kena rasai ya, bahawa kita bertuhan. Dalam perumpamaannya adalah sebagai seorang kanak-kanak, bayi kanak-kanak yang kecil-kecil ibu-ibu. Mereka bila mereka tenang, tidur. Oh tidur pula ya. Tidur tu sebab tidur dia tak nampak apa-apa ibu-ibu. Kalau yang dia jagalah kita ambil. Waktu dia jaga yang dia tak menangis. Dia boleh digelak ketawa ke, ataupun kita nak main dengan dia. Waktu siang. Gitu ya. Okey. Jawapannya ibu-ibu, bila mak dan ayah dia ada bersama dengan diri dia. Baik. Kalau dia tak kenal ataupun mak dia jauh kan, dia boleh nangis. Sebab dia rasa takut kan. Dia rasa dia tak selamat lah. Dia rasa macam Ni siapa? Kalau kita baru nak bawa hantar ke rumah pengasuh ibu-ibu, kan menangis. Dia tak dapat bau mak dia kan. Mak dan ayah dia adalah penenang bagi diri kanak-kanak. Sama seperti hamba Allah. Di manakah ubat tenang untuk hamba Allah? Bila dia rasa ada Tuhan, dia akan tenang. Anak kecil bila dia ada ibu dan ayah, dia akan rasa ni mak ayah aku ni jaga aku. Dia tahu mak ayah dia ni sayang dia. Mak ayah akan macam kita kata pelindung bagi dia. Mak ayah ni akan bagi dia makan. Mak ayah tak akan sanggup tunggu dia berlampar. Mak ayah dia akan, kelang kabut lah kalau baby menangis kan. Kenapa? Sakit perut ke? Jadi kita tengok perut tengok, lah kembung. Kita akan buat sesuatu. Jadi anak tadi dia rasa ibu-ibu. Walaupun dia tak boleh cakap, thank you mom, you the best. Kalau cakap kita yang lagi kan, dia tak boleh cakap, tapi dia boleh rasa. Tengok mak aku nangis sikit, dia tengok cek apa, berak rupanya. Dia tahu mak dia selamat lah dengan mak dia, dengan ayah dia selamat. Ayah takkan buat benda-benda yang menyakitkan saya, dan pastikan saya berada dalam keadaan paling selamat. Begitulah seorang hamba Allah. Bila dia rasa bertuhan, dia tak risau, dia tenang. Sebab dia tahu ada Allah yang menjaga. Al-Hafiz huwallah. Yang menjaga kita ni adalah Allah. Yang mentadbir, yang mudabbir diri kita siapa? Bukan kita. Kita pun kadang-kadang tak tahu nak buat apa yang lepas ni nak makan apa lepas ni. Kita pun tak tahu. Tapi Allah tahu tak? Allah bagi dah. Dia punya jalan dia tu. Lepas ni kamu ada teringin tak macam ni, teringin ni. Allah takbir diri kita. Yang kita makan semua Allah takbir, masuk dalam perut kita. Yang mana bagus masuk dekat dalam darah, yang tak bagus duduk dekat usus ibu-ibu keluar. Allah takbir. Kita tak adalah buat kerja asingkan pula mana yang baik tak baik. Tak payah buat kerja ibu. Makan je, bismillah dah makan. Itu kerja kita. Tahu nanti kalau sakit perut, alamak sakit perut dah, cari tandas. Itu je. Lepas tu kita Allah suruh apa? Istinja. Bersihkan. Lepas tu nanti kalau nak solat, pergi ambil wuduk. Itu Allah tu aku senang. Tapi takbir Allah. Jadi bila dia rasa dia ditakbir oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan rasa tenang. Yahya, kembali kepada sifat khusus untuk Nabi Yahya. Nabi Yahya ialah Nabi yang hiduplah ibu-ibu. Maksud nama dia tu, maksud dia adalah Yahya hidup. Tapi ada juga Qil. Qil yang mengatakan 4 orang Nabi yang dikatakan masih hidup lagi, imma hidup di dunia ataupun hidup di syurga, termasuklah salah seorangnya Nabi Yahya alaihi salam. Yang confirm Nabi Isa lah. Tapi duduknya di langit lah ibu-ibu. Nabi Isa confirm. Ke ada yang tak beriman? Saya tak boleh. Itu kena. Umat Islam dia beriman Nabi Isa itu memang belum mati. Dia diangkat dalam keadaan hidup dan akan
dikembalikan semula di bumi ini untuk membawa kita kata hujah-hujah. Sebab dulu orang kata Nabi Isa kata dia 3 dalam 1. Nanti Nabi Isa akan hujah diri, tak pernah aku kata 3 dalam 1. Aku ini adalah Abdullah, aku ini adalah hamba Allah, aku ini adalah Rasulullah, bukannya aku adalah Allah ataupun serpihan daripada anak Tuhan. Tidak. Dia yang akan bunuh babi, dia yang juga yang akan mematahkan salib-salib. Ibu-ibu, akidah umat Islam, kita yakin Nabi Isa masih lagi hidup. Dan di langit lagi ada yang dikatakan Nabi Idris alaihissalam. Kita dah baca kisah Nabi Idris alaihissalam, katakan langit. Dan di bumi pula satu kata Nabi Khidir yang kita baca dalam surah Al-Kahfi itu kan. Kisah pasal Nabi Khidir, dikatakan Nabi Khidir juga masih hidup sehingga ke hari ini, tapi dia bukanlah seorang rasul yang mana kena sampaikan ajaran ataupun wahyu. Maka dia untuk diri dia sendiri. Dan itu yang orang-orang tasawuf, dia berbuat baik dengan semua orang. Sebab dia takuti mana-mana yang katalah minta sedekah dengan dia herdik dan sebagainya. Takut-takut tu adalah Nabi Khidir alaihissalam. Jadi mereka akan menyangka semua orang dekat dunia ni berkemungkinan adalah Nabi Khidir alaihissalam. Jadi mereka akan buat baik dengan siapa sahaja. Dan kalau kita tak nak terima pun tak apa, tak ada masalah. Dia bukan satu yang muktamad. Tapi yang Nabi Isa kena. Nabi Isa tadi adalah yang mesti orang Islam beriman. Yang keempat iaitu Nabi Yahya. Dia katakan Nabi Yahya ni sebab nama dia tu Yahya. Jadi dia ni hidup lagi. Namun kita pun tak tahu adakah di mana dia dia duduk di gunung mana ke Allah Ta'ala a'la wa a'lam. Tapi kalau kita nak mengaku bahawa Nabi Yahya juga mati seperti mana Nabi-Nabi yang lain, juga tidak mengganggu keimanan kita. Boleh? Siapa? Empat orang tadi ulang balik Nabi Idris dekat langit, Nabi Isa dengan Nabi Idris. Nabi Isa sebab cerita yang dia kata dia berkawan dengan malaikat Israel, dia nak rasa dulu mati. Lepas tu dapat hidup balik kan. Lepas tu aku kan dah rasa mati, bagilah aku masuk nak tengok sikit macam mana neraka. Lepas tu bila dah masuk syurga tak nak keluar. Sebab cantik sangat ibu. Tu yang dikatakan dia masih hidup di dalam syurga. Nabi Idris, Nabi Isa, Nabi Yahya dan juga Nabi Khidir alaihi salam. Baik. Saya rasa macam tak tahu, macam tak sempat je sebab nak cerita Nabi Yahya ni pun best ibu-ibu. Nabi Yahya ni antara Nabi yang kalau kita tengok dari sudut manusia ada yang abid, yang zuhud, yang jenis suka ibadah je manusia kan. Jadi kalau di kalangan Nabi yang dikira Nabi yang bersifat hasuran, yang bersifat dia menginfakkan diri dia untuk ibadah kepada Allah, Nabi yang kita panggil Nabi yang paling zuhud iaitu Nabi Yahya alaihissalam. Nabi yang sangat suka ibadah. Dia sibuk-sibuk lah dengan, contoh kalau Nabi Sulaiman kan, pemerintahan dia, Nabi Ibrahim, banyak cerita Nabi Ibrahim dengan umat, dengan maksudnya dia ada Nabi-Nabi yang kita kata tanggungjawab besar. Nabi Idris dengan tamadun menjahit, tamadun baju kan, dia start buat tamadun itu melalui jahitan pakaian. Dia start buat kalam, pen. Ini sebenarnya Nabi yang pernah dia di dalam sejarah kehidupan manusia. Tapi Nabi Yahya tidak. Nabi Yahya dia bersihkan jiwa, dia suka banyak ibadah kepada Allah. Itu Nabi Yahya alaihissalam. Baik, nanti insya-Allah kita akan tengok semasa pun mencemburui kita. Sebab saya masuk lambat dari pukul 90 tadi, nanti kita sambung surat 57. Jadi nanti kita habiskan 3, Nabi Yahya, Nabi Isa dan terus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada soalan ke ibu-ibu? Silakan soalan. Yang apa luar
keluar daripada perbincangan kita. Okey. Tak ada eh? Sila. Ya. Yang itu adalah Nabi Yaqub. Jadi Bani Israel keturunannya itu adalah Nabi Yaqub. So dia anak-anak keturunan hasil Nabi alaihi salam. Okey, baik, terima kasih Buta kalian. Okey, lain. Tu surat 56 tadi hanya pada terjemahan tu. Ui, inilah besar api dia. Saya pakai dulu. Saya ni kadang-kadang tak sempat juga nak bakar bahu. Bila bakar tu ibu-ibu, jadi pest control kan mak? Pest control tu ibu-ibu keluar belakang. Paling pas ibu-ibu, jadi boleh get ready. Dia boleh jadi ubat nyamuk. Nyamuk tu asap. Kita punya ubat nyamuk kita, ubat nyamuk kita bau busuk. Ini ubat nyamuk bau pakai yang bahu. Pakai bahu keluar ibu-ibu, dan ibu-ibu tu tak pernah katuk-katuk lah. Siapa nak ni nyamuk